Adakah Anda suka makan durian? Durian adalah buah-buahan khas Asia Tenggara yang disukai oleh peminatnya. Namun, orang yang tidak suka akan menganggapnya lebih busuk daripada najis. Dalam beberapa tahun terakhir, kehadiran durian dari Malaysia telah menjadi sangat populer dengan kedatangan durian musangking, durian sultan, durian hitam dan sebagainya yang mencoba merebut pasaran, yang telah memicu rasa cemburu dan kebimbangan di kalangan pengusaha durian Thailand. Tahukah Anda di mana tempat asal durian di Asia Tenggara pada zaman dahulu? Salam semua, ini adalah saluran, pemindaan dan pengetahuan, dengan tujuan untuk membawa Anda melihat keajaiban dunia. Jawabannya ialah di Malaysia dan Indonesia. Kemudian, ia ditanam di negara-negara seperti Thailand, Filipina, Vietnam dan lain-lain. Dengan kelebihan ini, Thailand telah lama memonopoli pasaran buah-buahan di Cina. Tetapi dengan kedatangan durian musangking, kedudukan durian Thailand sebagai raja buah-buahan tersebut telah tergugat. Sejujurnya, apabila negara-negara Asia Tenggara bersaing untuk menjadi raja durian, Thailand tidak semestinya menjadi yang pertama. Tetapi jika kita berbicara mengenai buah-buahan yang boleh menyatukan Asia Tenggara, maka hanya durian sahaja. Hari ini saya ingin membincangkan persaingan pasaran durian antara Malaysia dan Thailand dengan semua orang. Mungkin selepas ini, pandangan Anda tentang durian akan berubah. Sekarang, durian boleh dikatakan sebagai emas dalam dunia buah-buahan. Beberapa tahun yang lalu, mungkin tidak pernah terfikir bahwa menjual durian boleh menghasilkan perniagaan antara bangsa, terutamanya di pasaran besar seperti Cina. Kini, pengguna di Cina boleh membeli durian segar, durian beku atau produk berkaitan durian dari pelbagai platform e-dagang atau pasaraya yang terkenal. Walaupun kumpulan pengguna durian di Cina hanya menyumbang kurang daripada 1% daripada jumlah penduduk keseluruhan, nilai impor durian di Cina menduduki tempat pertama dalam semua jenis buah-buahan. Dalam tempoh 10 tahun dari 2010 hingga 2020, nilai impor durian di Cina meningkat sebanyak 7 kali ganda yang mengejutkan. Dapat diramalkan bahwa nilai impor durian di Cina akan meningkat sebanyak 50% lagi pada tahun 2023. Oleh karena pasaran Cina yang besar, banyak syarikat besar dari Malaysia dan Cina telah mulai terlibat dalam pasaran durian dan mendapat manfaat daripadanya, menjadikan banyak jutawan durian bermunculan. Durian semakin menjadi emas dalam dunia buah-buahan. Yang lebih menarik, dalam dunia durian, setiap durian mempunyai tahap kualiti yang berbeza, di antara lebih daripada 100 jenis durian yang terdapat. Selain durian musangking yang terkenal dari Malaysia, durian Kanyao dari Nonthaburi, Thailand juga dianggap sebagai jenis durian paling atas dan mahal. Berapa mahalnya? Harga satu durian boleh mencapai lebih kurang $320 Amerika Syarikat. Harga durian yang mahal disebabkan oleh keadaan penanamannya yang sukar. Setiap pokok durian hanya akan menghasilkan 1 atau 2 biji durian sahaja, dan ia memerlukan masa yang agak lama untuk mencapai kematangan. Oleh itu, kebarangkalian untuk mendapatkannya semakin rendah. Pernah ada satu lelongan di Thailand di mana seseorang menjual durian pada harga lebih daripada $40.000 Amerika, mencatatkan rekor sebagai durian yang paling mahal dijual. Jadi, jika ada satu hari kawan Anda memberitahu Anda bahwa dia mau beralih kepada menjual durian, janganlah mengejeknya. Dia mungkin akan menjadi jutawan durian yang seterusnya. Bayangkan saja, Cina sebagai sebuah negara dengan 1,4 bilion penduduknya, walaupun hanya 10% daripada rakyatnya yang gemar makan durian, permintaan akan durian akan menjadi sangat tinggi. Oleh karena Cina tidak menghasilkan durian sendiri, durian boleh dikatakan merupakan salah satu jenis buah-buahan utama yang bergantung sepenuhnya kepada impor. Berdasarkan statistik, pada tahun 2019, buah ceri yang seharusnya menjadi raja impor buah-buahan telah digeser oleh durian, bahkan pada tahun lalu, jumlah impor durian ke Cina telah meningkat 2 kali lipat dibandingkan dengan tahun 2017, mencapai angka yang menakjubkan sebesar $2,3 bilion Amerika.
Impor durian Cina utamanya berasal dari 3 negara, yaitu Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Di antaranya, durian Thailand menduduki 90% bahagian pasaran, manakala durian berkulit Malaysia baru memperolehi akses ke pasaran Cina pada tahun 2019. Durian Vietnam juga memperolehi kelulusan yang sama pada tahun yang sama, tetapi kebanyakan hanya masuk ke pasaran melalui perdagangan pelbagai pihak. Yang menarik adalah, hanya Thailand sahaja yang mempunyai kelayakan untuk mengekspor durian segar secara penuh ke Cina, manakala durian yang diekspor oleh Malaysia adalah dalam keadaan beku. Oleh itu, sebahagian besar durian yang diimpor dari Malaysia ke Cina adalah durian beku yang dibuka, dipisahkan isinya, kemudian dibekukan semula, atau beberapa durian berkulit yang harus disimpan pada suhu negatif 18 derajat Celcius dalam pembungkusan beku sebelum dihantar ke Cina. Walaupun pasaran durian Malaysia di Cina tidak sebesar Thailand, namun durian Musangking yang dijuluki sebagai Raja Durian masih mendapat sambutan baik di kalangan peminat durian. Menurut data, dalam hanya 5 tahun sahaja, durian Musangking telah meningkat sebanyak 300% di pasaran Cina. Walaupun harganya meningkat, pasaran pengguna nampaknya tidak berkurangan. Seperti dalam jualan besar-besaran 618 di platform JD, durian Musangking dari Pahang, Malaysia terdapat di dalam senarai jualan awal untuk buah-buahan dan sayur-sayuran, dan bagi penjual durian, mereka tidak perlu risau tentang tidak dapat menjual. Seperti buah-buahan yang lain, kualiti durian ditentukan oleh tanah dan cuaca. Ditambah dengan kelebihan tempat asal, kualiti durian Malaysia jauh lebih baik daripada Thailand. Walau bagaimanapun, Anda mungkin tidak tahu bahwa Thailand memenangi kuantiti durian karena hasilnya, walaupun kualitinya kurang baik. Selain itu, disebabkan oleh dasar impor dan ekspor, durian Thailand masih menjadi kegemaran di Cina. Sebelum tahun 2012, mungkin Anda hanya akan mencari satu jenis durian di Cina, yaitu durian montong dari Thailand. Selepas itu, durian Malaysia yang terkenal dengan baunya yang busuk, dan durian Vietnam mendapat kelulusan untuk dijual di Cina. Oleh itu, pertarungan 3 negara untuk durian bermula. Jika Anda pemula dalam memakan durian di Cina, yang paling biasa adalah durian montong dari Thailand yang harganya lebih rendah dan rasanya tidak begitu kuat, lebih mudah dimakan oleh pemula. Jika dibandingkan dari segi kualiti jenis buah durian, durian Malaysia jelas lebih baik dengan pelbagai jenis dan biji durian yang lebih kecil, dagingnya lembut dan halus, dan aromanya sangat kuat dengan rasa manis yang sedikit pahit. Ini adalah ciri khas durian Malaysia. Oleh itu, Musangking tiba-tiba masuk ke pasaran durian Cina. Kedudukan durian montong dari Thailand memang terjejas, tetapi negara dengan pengeluaran durian terbanyak di dunia bukanlah Thailand atau Malaysia, tetapi Indonesia. Indonesia menghasilkan lebih daripada 1,2 juta tan durian setiap tahun, menjadikannya negara dengan pengeluaran terbesar di dunia. Namun, disebabkan oleh kegemaran rakyat Cina terhadap buah durian, Thailand sebenarnya berpotensi menjadi sebuah negara pengeluar durian terbesar dalam masa 5 tahun akan datang. Mengambil kira pengeluaran sebanyak 1 juta tan pada tahun lalu, ia sangat mungkin. Di pihak lain, Vietnam, karena keadaan tanah dan cuaca yang tidak sebaik Thailand dan Malaysia, buah durian tempatan Vietnam sebenarnya berada dalam keadaan normal. Tetapi, dalam tahun-tahun terkini, petani Vietnam mulai menggunakan teknik okulasi untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti buah durian tempatan mereka dengan menanam varieti unggul dari Malaysia. Oleh itu, sejak 2014, telah muncul berbagai jenis durian baru di pasaran seperti Musangking kecil, Ganyao Vietnam, durian krim, dan banyak lagi. Sebenarnya, sifat mereka semua sama, yang terdiri daripada Musangking Malaysia dan buah durian tempatan Vietnam yang disambung. Sebelum ini, hampir 70% daripada pengeluaran durian Vietnam dijual ke Cina melalui perdagangan lintas sempadan, dengan pengeluaran kasar sebanyak 800.000 hingga 900.000 tan,
tetapi ramai daripada mereka tidak memperoleh kelulusan rasmi, dan kini sedang dalam proses memohon kelulusan. Anda perlu tahu bahwa permintaan yang tinggi di pasaran Cina terhadap buah durian sebenarnya telah menggerakkan ekonomi ekspor Thailand. Selain daripada menggunakan saluran ekspor tradisional, perkembangan perdagangan elektronik lintas sempadan juga memberikan peluang baru untuk memperluaskan ekspor Thailand. Seperti tahun lalu, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Perdagangan Thailand, Jurin Laksanawisit, secara pribadi membuat kemunculan di platform langsung rangkaian untuk mempromosikan buah-buahan Thailand kepada penonton Cina. Menurut sumber, lebih daripada 50.000 biji durian telah dijual dalam satu malam. Sebab utama mengapa Thailand menjadi raja durian adalah karena ia mempunyai rantai industri yang lengkap. Bagaimana ia boleh dikatakan begitu? Dari pekerja yang membeli durian setiap hari, hingga kepada pemeriksaan durian, pengagihan pembungkusan, pengedaran borong, seluruh proses itu sangat profesional. Selain itu, pengeluaran durian tidak diautomatikan sepenuhnya dan bergantung pada pekerja manusia karena ia dipengaruhi oleh cuaca. Oleh itu, pengaruh pembeli terhadap rangkaian bekalan durian yang stabil dan efisien adalah sangat besar. Contohnya, pekerja pemeriksa durian memerlukan tahap teknikal yang tertentu. Gaji pemeriksa durian tertinggi di Thailand dikatakan boleh mencapai lebih daripada Rp6.000. Pendapatan ini bermakna bahwa seseorang boleh membeli sebuah apartemen kecil di Bandar Raya Bangkok dalam masa 3 tahun. Tidak hanya pemeriksa durian, malah pekerja yang membeli durian juga mengalami peningkatan pendapatan karena permintaan durian yang tinggi dan harga belian yang semakin meningkat. Oleh itu, pengeluaran durian di Thailand yang melebihi Malaysia tidaklah sesuatu yang tidak berasas. Saat ini, Malaysia sedang meluaskan lagi kawasan penanaman durian. Jangkaan pengeluaran durian di Malaysia akan mencapai 440.000 tan pada tahun 2030. Dan dijangka dalam masa terdekat durian beku Malaysia yang sebelum ini menguasai 50% pasaran Cina akan meningkat kepada 75%. Karena tempoh simpanan durian beku Malaysia telah diperpanjang dari 5 hari kepada 18 bulan, ia mengatasi sekatan musim. Saat ini, lebih daripada 30 kilang pengolahan di Malaysia telah memperoleh lesen untuk mengekspor durian beku ke Cina. Manakala 5 syarikat pula telah mendapat kelulusan untuk mengekspor durian beku. Jika dibandingkan dengan Thailand, walaupun varieti durian Malaysia lebih baik, rangkaian industri masih belum sepenuhnya matang, tetapi setidaknya ia telah memecahkan monopolinya oleh Thailand. Oleh itu, durian Musangking di pasaran Cina masih mempunyai potensi yang besar. Adakah Anda bertanya mengapa Cina tidak membuatnya sendiri? Pada tahun 2019, selepas banyak percobaan, Hainan akhirnya membuka ladang tanaman durian besar pertama di Cina dengan kerjasama syarikat utama seperti Sangning Industry dan Syarikat Malaysia, dengan pelaburan lebih daripada 80 juta yuan untuk mencoba menghasilkan benih durian Musangking tulen di kawasan tersebut. Jangkaan keuntungan akan diperoleh selepas 4 tahun. Dalam tren ini, pembangunan durian tempatan Cina nampaknya bukanlah impian, dan tidak mustahil dalam masa akan datang. Thailand, Indonesia dan Cina akan menjadi negara pengeluar durian yang besar. Bagaimanapun, apakah pendapat Anda? Adakah Anda suka makan durian? Daripada begitu banyak jenis, yang mana yang Anda paling sukai? Terima kasih atas sokongan dan perhatian Anda. Jika Anda menyukai karya-karya saya, sila tekan, suka, kongsikan dan langgan saluran saya. Ini akan memberi motivasi kepada saya untuk terus mencipta dan berkongsi lebih banyak kandungan.